saya punya internet problem sikit. Okey. So itulah soalan. Masuk pukul apa? Awak bangun pukul apa tadi? Tadi saya bangun pukul 7. Pukul 7. Okey, awak setting pukul apa? Pukul 7. Ha? Yelah, awak setting pukul 7 lah, lambat lah. Saya bangun pukul 7. Bangun awal sikit, tak semua subuh ke? Okey. Bangun awal, supaya subuh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid tahun 6. Alhamdulillah, hari ini dapatlah 18 orang murid tahun 6 masuk kelas cikgu. Cikgu harap kamu semua stay. Jangan ada yang terkeluar ataupun sengaja keluar dari kelas cikgu. Jadi minta tolong tutup mikrofon sekejap. Terima kasih. Okey, baik. Jadi cikgu tadi ingatkan untuk siapa yang tadi masuk lambat, cikgu dah ingatkan kepada murid tahun 6 untuk minggu ni, minggu lepas dan minggu-minggu dan bulan-bulan yang sebelum ini yang masih lagi tak ada siap, tak siap, tolong siapkan kerja sekolah di Google Classroom. Cikgu memang akan bagi link tu setiap kali kita punya kelas. Jadi tolong rujuk, dalam link tu ada banyak, tolong rujuk. Jangan tanya tu kerja rumah hari 6 Ogos kerja rumah apa. Semua arahan semua dalam tu. Tolong rujuk balik. Sebab semakin hari semakin tak buat kerja. Mungkin kamu buat, cikgu tak tahu kamu buat atau tidak. Jadi tolong upload dalam Google Classroom. Cikgu Hafiz cakap Cikgu Hafiz memang tak tip. Sebab Cikgu Hafiz akan tip sekali nanti. Okey, melainkan nanti kalau kalau betul-betul kita tak sekolah lagi langsung tahun ni, cikgu akan mula tip lah. Tapi yang penting sekarang kamu hantar sahaja. Sebab kalau kamu hantar, benda itu dah ada dalam tu. Sebab kalau kamu dah hantar, sekurang-kurang cikgu tahu kamu dah siap, betul-betul dah siap. Bukan cakap, oh saya dah siap cikgu, tapi saya tak upload. Tolong upload. Sebab dia bukan video. Kalau video tu untuk PJ je. Kalau untuk PM, dia semua gambar saja. Kamu snap karangan, imla, tulisan, latihan, ulasan, dah. Cikgu dah nampak dah. Okey, itu sahaja. Tolong cikgu minta kerjasama hari ini. Lepas habis kelas ni nanti, cikgu akan upload. Cikgu akan share senarai semak kerja sekolah FGC dan GM tahun 6 ke dalam grup tahun 6. Jadi ibu bapa kamu akan tahu kamu buat kerja, kamu hantar ataupun tak. Nanti kalau ada masalah atau apa-apa, tolonglah beritahu dengan ibu kamu, tunjuk bukti yang kamu dah buat. Kita tak tahu. Baik sebab kadang-kadang kamu punya homework pun kita buat dalam kelas. Tak tahu kenapa kamu tak siap juga. Tema 6, semangat cinta akan negara, masuk tema yang sama. Unit 18, bersyukurlah. Seperti yang cikgu cakap hari tu, kalau kita tak, cikgu rasa macam tak sempat nak habiskan kamu punya syllabus, cikgu terpaksa guna masa lain. Mungkin tambah lagi masa untuk Google Meet ataupun terpaksa guna waktu PJ dan sebagainya. Di sini atau apalah, tengok macam mana. Sebab BM ni sangat penting. Bukan cikgu cakap seni, PJ tak penting. Sebab cikgu tengok PJ pun kamu masih lagi tak hantar, seni pun tak ada hantar juga. Jadi cikgu nak tekankan BM dulu. Okey. Jadi pembelajaran kita 3.7.1. Cikgu pentingkan semua. PJ ke, seni ke, cikgu pentingkan juga. Tapi kalau tak sempat nak habiskan syllabus, cikgu terpaksa guna waktu tambahan. Tengok waktu-waktu kosong kamu tu, cikgu mungkin lah cikgu gunakan untuk Google Meet. Waktu PJ tu, biasanya kita akan bagi projek. Jadi waktu mungkin kita sempat kat PJ. Seni tu mungkin juga tak boleh juga sebab kita ada cuma ada 1 jam saja. Mungkin cikgu tak tahulah cikgu macam mana keadaan. Mungkin hari Khamis pun cikgu buat Google Meet juga. 3 hari berturut-turut. Macam tu. Tengok macam mana. Okey. Sebab sekarang ni semua sangat-sangat sibuk bila bekerja di rumah dan perlu habiskan. Jadi sebab itulah cikgu minta, cikgu pesan supaya tahun 6 semualah kelas yang cikgu ajar. Bila ada kerja sekolah, jangan tangguh-tangguh. Siap terus upload. Okey. Standard pembelajaran kita 3.7.1 iaitu menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul. Kohesi dan koheran itu maksudnya perenggan
kita buat perenggan yang berkaitan. Perenggan yang ada kaitan. Maksudnya di perenggan 1 dan perenggan 2 tu ada kaitan. Kalau cerita, contoh pasal berkaitan tentang cerita melawat ke negeri bersejarah negeri Melaka, daripada mula sampai habis, daripada pendahuluan hingga penutup berkaitan. Berkaitan. Jangan tiba-tiba pergi mula-mula perenggan pertama, perenggan kedua pergi melawat ke negeri Melaka, tiba-tiba perenggan ketiga kamu cakap kamu pergi ke bercuti di pergi berkhemah di Port Dickson pula. Tak logik lah macam tu, melainkan cerita tu ada berkaitan lah. Maksudnya kamu bercuti itu selama 2-3 hari macam tu. Berkaitan. Jangan tiba-tiba kamu pergi Melaka, tiba-tiba kamu pergi Singapura pula. Ataupun Singapura okey lah, logik dekat lah. Kamu pergi Indonesia ke ataupun pergi tempat yang tak logik. Dia ada berkaitan. Maksudnya kalau kamu buat daripada A sampai Z tu mesti ada kaitan lah. Sebab cerita tu dia mesti ada tema. Kalau ada tema kita nak pergi melawat ke negeri Melaka, negeri Melaka. Kalau kita kata cerita tentang temasya sukan ataupun perjuangan sukan olahraga dengan sekolah kita, fokus untuk pertandingan sukan. Jangan tiba-tiba kita pasal kena langgar kereta ke apa, tak ada kaitan lah maksudnya macam tu. Baik, jadi kita akan fokus hari ini ialah menulis karangan. Kita akan buat menulis karangan. Jadi kalau cikgu minta tahun 6 sila baca teks 5 minit. Bila dah habis baca teks halaman 93, sila tekan butang raise hand. Boleh baca sekarang, buka kamera. Boleh baca sekarang. Dah baca, sila raise hand. Satu orang sudah raise hand. Wah, jadi tak baca. Baca dan faham tau. Jangan baca tak faham apa yang awak baca. Murid Islam, kalau ada kelas pagi, bangun awal. Bangun awal pukul 6, 6.30 pun tak apalah. Solat subuh, jangan lupa. Kalau kelas pukul 7.45, pukul 7.45 kamu bangun. Kalau kamu nak sembahyang. Baca yang fahamkan, bukan baca sahaja ya. Sekali baca terima kasih baru 6 orang.
Okey, cikgu rasa dah baca kot. Yang ada 11 orang, yang lain cepat sikit. Siapa yang boleh baca, tidak tekan basin. Amsyah, okey tak? Boleh tekan basin tak? Mesej cikgu dah boleh baca ke belum? Amsyah, Ya, dah boleh baca dah? dah. Dah tak mesej pun? Dah cikgu, saya dah boleh baca, tak dekat pun? Tu Tak saya dekat? rasa. Awak boleh rasakan? Awak rasa kat situ? Oh, okey. Okey. Okey, baik. Semua dah baca, cikgu anggap 13 orang tu, yang lain tu mungkin masih tak jumpa button dia. Okey, baik. Kita akan baca sama-sama. Sebelum tu, lihat buku teksnya. Maksud pengorbanan ialah budi yang dilakukan oleh seseorang. Dia sanggup mati. Pengorbanan ni dia sanggup mati, dia sanggup mengabaikan masa, mengabaikan keselamatan diri dia. Sebab kalau tentera ialah kita panggil wira negara, tentera, polis, siapalah yang membantu orang awam kita ni dalam menyelamatkan diri kita, keamanan, kesihatan, keselamatan. Okey, dia sanggup mengabaikan. Maksudnya dia tak fikir diri, mungkin dia fikir juga tapi risikonya, maksudnya mereka juga boleh keselamatan mereka juga boleh terjejas, kesihatan mereka juga boleh terjejas. Kalau macam bomba kebakaran, dia menyelamatkan mangsa kebakaran tu daripada terbakar. Jadi dia pun sendiri pun boleh terbakar. Kalau dia cakap apa, dia punya ada kesilapan ke apa ke, dia pun sendiri pun boleh terbakar. Polis, contoh dia menangkap penjenayah yang berbahaya, mungkin melibatkan senjata api, diri dia sendiri pun boleh terkena tembak. Begitu juga dengan askar dan sebagainya. Jadi mereka ialah wira negara yang sanggup berkorban untuk kita dan orang lain. Kita dan semualah dia akan sanggup berkorban demi negara. Baik, sekarang ni cikgu nak seorang demi seorang baca bermula daripada dekat sini, iaitu Cherry pada minggu lepas baca pengorbanan wira negara. Cherry, pengorbanan wira negara. Okey. Pada minggu lepas. Jadi berikan pada minggu lepas, tak dengar. Okey, tak apa. Christabel, sama Christabel. Dan kawan-kawannya. Teruskan Cherry. Dan kawan-kawannya. Cherry. Dan kawan-kawannya. Cherry tak dengar sangat suara awak sebenarnya. Dan kawan-kawannya menolong Okey, bagus. Terima kasih. Christabel, silakan. Mereka dapat melakukan pengorbanan anggota tentera Malaysia sewaktu mempertahankan negara. Okey, sambung. Siapa? Christine. Dalam banyak tayangan tersebut mereka dapat menyaksikan tentera Malaysia mendirikan rumah di kawasan yang selamat. Okey, sambung siapa? Diana. Mereka berkawal sambil menggalas sebuah beg yang besar. Okey, sambung. Siapa? Jesslyn. Irene Tong. Irene Tong. Irene Tong. Buka. Ya. Baca.
Sambung Airin Tong. Meneropong. Tak dengar sekali lagi. Meneropong. Okey, teruskan. Siapa? Jesslyn. Membaca. Okay. Tan Tai Eun. Merotak merdeka. Jessimien. Mengalahkan berjaya. Okey, Lucas. Lucas, awak di mana? Lucas, baca. Sebab tu cikgu suruh buka kamera. Murid masuk tapi dia tak bagi jawapan. Bila cikgu baca, bila baca tak dengar suara dia. Okey, Amsyah silakan. Isla dan Isla kawan-kawannya. dan kawan-kawannya bertepuk tangan sambil bersorak riang selepas selesai menonton tayangan itu. Okey, sambung siapa? Irfan. Lepas Amsyah siapa? Fedi. Sila Fedi. Mereka berasa sungguh bangga akan pengorbanan wiranegara. Okey, terima kasih yang dapat baca, yang berikan sama kepada cikgu. Okey, sekejap. Sambil awak baca, cikgu update segi sekolah kami. Tadi kelas malam punya tu cikgu update juga. Mungkin kamu nak hantar, cikgu tengok. Okey, tapi kena masa, kena hantar ikut masa lah sepatutnya. Baik, jadi teks yang pertama, perenggan yang pertama dia menerangkan tentang Islah dan kawan-kawannya pergi menonton tayangan video tentang Angkatan Tentera Malaysia. Tentera, askar, maksud yang sama, sinonim. Tentera, askar ialah maksud yang sama, perkataan yang sama. Jadi jangan confuse dalam karangan kalau ada tiba-tiba gunakan perkataan askar, ada tiba-tiba gunakan perkataan tentera. Okey, sama juga dengan army ataupun soldier dalam bahasa Inggeris lah. Okey. Jadi mereka dapat menyaksikan pengorbanan anggota tentera Malaysia sewaktu mempertahankan negara. Sekarang ni sesuai lah dengan minggu ataupun bulan kemerdekaan negara kita. Jadi banyaklah nanti tayangan-tayangan video, tayangan-tayangan filem tentang pengorbanan wira-wira negara ni, terutamanya ketika zaman-zaman kita nak merdeka. Jadi benda tu walaupun sejarah perkara yang dah berlaku, tapi ia sangat penting sebab menjadikan pengajaran kepada kita semua, kerana kalau mereka tidak berjuang, berkorban untuk negara, mungkin negara kita tidak merdeka lagi sampai sekarang. Sebab kalau negara yang tak merdeka sangat susah untuk maju. Bila kita dah merdeka 64 tahun, negara kita dah merdeka lebih 50 tahun, 64 tahun kita dah merdeka, kita dah nampak kemajuan, perbezaan ilmu, kemajuan daripada segi bangunan, kemajuan daripada segi teknologi negara kita. Daripada dulu orang semua tak mampu untuk pergi sekolah, bukan semua orang dapat pergi sekolah. Jadi sekarang ni semua dapat pergi sekolah sampai habis. Dan mana yang tak dapat pergi sekolah tu mungkin ada masalah-masalah tertentu. Okey, masalah kewangan. Tapi sebenarnya kalau difikirkan kita nak sekolah, nak dapatkan ilmu tu, sebenarnya kalau di Malaysia ni kita kira beruntung lah sebab kita tak perlu nak bayar iuran yang terlalu tinggi. Cuma kita nak keluarkan duit tu untuk beli-beli tambahan. Sebab kalau dulu mungkinlah perlukan nak beli baju sekolah mahal, tak mampu kan. Walaupun dulu harga dia lebih murah daripada sekarang. Kalau sekarang baju sekolah mungkin RM30, RM40, mungkin ada RM50. Dulu mungkin beberapa sen saja, tapi itu pun nilai dia sangat sama, nilai mahalnya dengan dulu dan sekarang. Cuma dulu mungkin nama dia 20 sen tapi memang nilai dia tu, maksudnya 20 sen dulu dengan 20 sen sekarang sangat berbeza.
sangat berbeza. Jadi kehidupan orang dulu sebab sebab kebanyakannya bekerja kampung, tak ada yang profesional, maksudnya tak ramai yang ada bekerja sebagai guru ataupun polis, tentera, engineer dan sebagainya. Jadi sekarang ramai dah. Tengok kalau dulu kecil-kecil dulu nak dapat satu buah rumah tu ada kereta pun susah. Sekarang ni sebelah rumah tu bukan ada sebuah kereta lagi dah, 3 ataupun 4 kereta, sebuah kereta. Jadi nampak perubahan daripada segi ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Jadi sangat bersyukur. Okey, baik. Seterusnya perenggan yang kedua ialah tentang mereka masih lagi menyaksikan anggota tentera. Dalam gambar tu apa yang berlaku dalam video tu. Okey, di situ ada banyak kata kerja. Yang pertama ialah berkawal, menggalas, meneropong. Kamu tengok gambar tu, kamu tahu tak apa maksud perkataan kata kerja tu. Berkawal tu maksudnya kamulah macam pengawas kan, tengok kawasan sekitaran sekolah bila waktu rehat. Itu berkawal lah, kamu mengawas. Menggalas, kamu meletakkan sesuatu di belakang atau di bahu kamu. Meneropong, kamu lihat sesuatu dengan jarak jauh menggunakan teropong. Membaca, macam biasalah kamu tahu membaca, meronda, kamu pantau lah. Pantau kawasan sekitaran, meninjau, mengalahkan, berjaya. Saya rasa semua perkataan tu kamu dah boleh faham. Ada tak perkataan kata kerja yang kamu tak faham dekat sini? Tak ada ya? Okey. Tak apa, Christabel ada masalah apa tu? Christabel, ada main game ke? Dengar bunyi macam main game. Okey, baik. Jadi seterusnya kita lihat gambar yang pertama, kotak gambar pertama. Cikgu dah tolong kamu untuk lengkapkan daripada perkataan yang tadi atas tak lengkapkan. Seterusnya daripada mereka menyaksikan tentera Malaysia mendirikan khemah. Cikgu nak guna perkataan tentera lah sebab kita kamu confuse. Sekejap tentera, sekejap kan askar, tentera. Maksudnya beberapa orang tentera sedang memasang khemah sambil menggalas sepucuk senapang di bahu mereka. Sambil mereka mendirikan khemah, pasang khemah, mereka juga menggalas senapang di belakang bahu mereka. Kadang-kadang kan senapang tu nampak kecil, sebenarnya senapang yang betul-betul besar dan berat. Bukan kerana senapang saja, pistol pun kalau kita nak angkat, kita kena rasa sekali lah. Dia punya, kalau kita pergi dekat pameran-pameran kan, dia bagi peluang rasa berat dia tu. Sebenarnya berat, sangat berat. Bayangkan mereka nak bawa beg lagi, beg yang besar-besar, makanan, pakaian, ada yang bawa macam berkilo-kilo, atau bawa senapang, pakai baju uniform lagi dengan kasut boot yang sangat besar, berat. Itu sangat perlukan kekuatan dalaman dan kekuatan diri kita juga lah. Baik, terusnya perkataan seterusnya ialah menggalas pucuk senapang. Sementara itu sedang kelihatan seorang askar. Gambar yang sebelahnya, seorang askar mengawal, sedang berkawal untuk memastikan keadaan persekitaran dalam keadaan selamat. Okey. Baik, kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, meneropong membaca. Ada tentera. Kita guna perkataan tentera lah. Tidak tentera sekarang. Tadi tak apa, tapi maksudnya sama saja. Askar ke tentera sama saja. Tak salah semua. Gunakan perkataan tersebut. Tadi dekat pendahuluan dah gunakan tentera, kita gunakan tentera. Ini maksudnya adalah sama. Maksud sama. Okey. Terusnya pada masa yang sama, seorang tentera yang lain sedang meneropong musuh di sebuah menara. Dekat ni menara tempat yang tinggi lah. Dia meneropong tempat yang tinggi untuk melihat kawasan yang lebih jauh. Teropong tu dia boleh lihat dalam keadaan yang dalam jarak yang sangat jauh, dia boleh nampak lah gunakan teropong itu. Siapa yang ingin berapa dia ada askar, mungkin dia tahulah cerita-cerita kegunaan teropong itu, ataupun disebut binokular dalam bahasa Inggeris, binocular kan, binocular apa tak. Okey,
Di dalam kemah juga ada di dalam sebuah kemah ketua pelatun pula sibuk membaca seketing peta. Ini dalam gambar nampak dia sedang baca seketing peta untuk faham kawasan persekitaran itu bagaimana, mana sungai dia, mana pokok-pokok, mana yang ada gunung, itu semua sangat penting lah untuk dia pastikan kawasan persekitaran itu dalam keadaan selamat. Seterusnya, okey, siapa nak sambung untuk sebelum tu jap, ni cikgu terangkan lagi. Okey, meronda dan meninjau. Lepas itu, semua askar bersiap sedia untuk berperang. Sambil menggalas senapang masing-masing, mereka meronda kawasan hutan dengan menaiki kereta tebal. Kereta tebal tu ialah kereta yang besar lah, kereta perisai. Dalam bahasa lain dia kereta perisai. Mereka juga meninjau dari kereta tebal untuk menembak musuh. Okey, seperti itu lah. Cikgu nak suruh kamu baca sebenarnya. Cikgu nak sambung tadi, ada murid yang baca tadi sampai Fedi tadi kan. Okey, Fedi kan sama dia yang terakhir ni. Fedi kan. Okey, Irfan baca Irfan, seterusnya. Irfan. Seterusnya. Irfan baca Irfan, seterusnya baca yang warna king ni. Seterusnya beberapa orang tentera sedia masa untuk di bahu mereka. Okey, sambung Syafiqah baca sementara itu. Kelihatan seorang tentera sedang berkawal. Oh, nak baca dah. Okey, sambung Syafiqah sementara itu. Sementara itu sedang kelihatan seorang tentera sedang berkawal untuk memastikan keadaan persekitaran dalam selamat. Dalam keadaan selamat. Okey. Kita nak ubah sikit ayat ni untuk kita nak ubah sikit. Nak sedang sangat. Kelihatan tak sedang. Selesai. Dia sebab pakai teks ni dia akan jadi dia agak terangkat. Okey, baik. Seterusnya, gambar yang seterusnya. Xuan baca dalam pada masa yang sama. Xuan baca. Xuan baca. Baca. Lah. Baca, ni baca. Takkan baca pun tak faham. Dalam pada yang masa yang sama. Dalam pada yang sama. Itu sahaja. Pada masa yang sama. Okey. Baca Shen. Dalam pada masa yang sama, seorang tentera yang lain sedang meneropong musuh di sebuah menara. Okey, sambung. Lin. Di dalam sebuah kemah, kedua pelatun pula sibuk membaca seketing peta. Okey, terima kasih. Tadi pun cikgu dah terangkan apa maksud kata kerja semua tu. Okey, sambung. Yuan Wei selepas itu. Semua askar bersiap sedia untuk berperang sambil menggalas senapas masing-masing. Okey, sambung. Terima kasih. Mereka meronda kawasan hutan dengan menaiki kereta tebal. Okey, Yong Chun Yit. Mereka juga baca mereka juga meninjau. Dua orang ni kalau cikgu panggil kan tak tahu pergi mana. Yong Chun Yit cepat. Meninjau dari kereta tebal untuk menembak musuh. Okey, baik. Ini yang terakhir. Akhirnya mereka bersorak ni.
Mungkin muka tak nampak macam senyum lah. Muka mereka yang orang yang lukis tu mungkin tak nampak mereka senyum sebab dah berjaya. Perkataan mengalahkan dan berjaya. Siapa nak sambung? Akhirnya anggota askar, anggota tentera. Siapa nak cuba? Okey, siapa yang kat tangan tu? Tentera. Itu tak nampak siapa yang kat tangan. Sekejap ya. Cikgu tengok sini. Diana, silakan Diana. Akhirnya anggota tentera berjaya mengalahkan musuh. Awak santumkan semua. Awak tak nak asingkan menjadi 2 ayat kat situ tu. Tentera mengalahkan anggota musuh. Mereka berjaya mempertahankan negara. Okey. Jadi kalau 2 ayat sebab dia ada 2 ayat tu, 2 perkataan kamu jadikan 2 ayat. Jadi ayat kamu lebih banyak lah kan. Anggota tentera. Okey. Anggota tentera. Sekali lagi dia mengalahkan Anggota musuh. Mengalahkan anggota musuh tu. Dia macam musuh adalah anggota musuh. Anggota musuh tu sesuai. Anggota tentera sesuai. Pasukan musuh. Musuh sajalah. Musuh. Mereka berjaya mempertahankan negara. Tambahkan sikit lagi. Awak nampak mereka muka macam sorak-sorak tu. Tambahkan sikit tempat lain. Mereka juga sorak kegembiraan. Bersorak kegembiraan. Oh, nampak ayat tu lebih panjang macam ayat tahun 6 macam tu. Okey, habis satu cerita. Okey, keluarkan buku karangan. Semua keluarkan buku karangan, salin sajalah sebab kita dah bincang. Okey, salin cepat. Pada minggu lepas salin macam ni. Nak kena ajar ni kan. Tak ajar nanti kan salah. Kamu tulis dalam buku karangan kan. Tulis nama, tulis tarikh. Karangan berapa Diana? Semalam punya karangan dah siap Diana? Diana? Dah cikgu. Kenapa tak upload? Upload lah. Jangan tunggu masa. Karangan berapa Diana? Terang? 12. Semalam 12 ke 11? 11. Okey, cerita. Hari ini 13 Ogos. Jangan tulis nama Diana pula. Tulis nama sendiri ya. Ini contoh je. Tulis nama, tulis tarikh, tulis kandungan. Tu pun nak kena cakap. Jangan tunggu kita cakap lah, buat saja. Pastikan tulis lengkap. Cikgu harap kita dapatlah jumpa sekali nantilah. Kurang-kurang sekali, lepas sekali lah dalam tempoh beberapa bulan. Kalau COVID dah dapat diselesaikan, semua orang dapat vaksin. Kurang-kurangnya tahun ni dapat sekolah kita walaupun tak lama. Sebab kita cikgu nak mungkin sekolah dapatlah buat aktiviti. Kalau semua dah selesai lah, maksudnya kita dah boleh buat majlis, kita dah boleh buat apa tu, kita ahli kanak-kanak. Kurang-kurangnya lah dapatlah jumpa sekejap, 1 bulan ke 2 minggu ke kan, untuk membuat pengurusan sekolah. Sebab kami nak, tapi kalau tengok keadaan sekarang ni macam susah nak jumpa. Okey, tajuk arahan dia apa tu? Melengkapkan karangan berdasarkan gambar. Melengkapkan karangan berdasarkan. TKC dengan TKC, Jasmine, Kicinian dengan Ayah Intong. Jangan keluar dulu Kau tunggu sekejap. Okey, boleh salin sekarang. Perenggan 1 sehinggalah selesainya. Okey, arahan dah habis salin belum? Arahan dah habis salin ke belum? Dah. Dah, semua dah ya?
Okey, sudah disalin. Masuk pada perenggan yang pertama. Dalam teks ada. Okay. Okey, untuk perenggan pertama dah habis tulis, boleh raise hand. Okey, dah habis tulis untuk pendahuluan. Boleh raise hand tahun 6. Dalam buku teks pun ada. Okey. Perenggan pendahuluan jangan lupa untuk tulis rapat. Okey, perenggan 1 dah habis salin. Boleh raise hand. Okey, 6 orang dah raise hand.
Okey, selesai. Okey, perenggan kedua. Perenggan kedua bersambung dengan seterusnya tu. Perenggan kedua bersambung dengan yang seterusnya tu. Dalam tayangan tersebut, mereka dapat menyaksikan tentera Malaysia mendirikan khemah di kawasan yang selamat. Seterusnya, ini sambung yang ini. Beberapa orang tentera sedang memasang khemah sambil menggalas sepucuk senapang di bahu mereka. Sambung yang itu. Sambung dalam perenggan yang kedua. Ini semua perenggan kedua. Okey, boleh salin sekarang. Okey, perenggan kedua dah siap, raise hand. Okey, 2 orang sudah raise hand. Lilin dan Diana. Okey, perenggan kedua dalam tayangan tersebut sehingga keadaan selamat. Dah siap tulis, raise hand. Okey, semua dah habis tulis. Ada yang belum habis tulis? Ada yang belum habis tulis?
Cikgu tanya ni. Staycation dah habis tulis belum? Lucas dah habis tulis belum? Cherry? Dah. Dah habis ke belum? Kalau belum cakap belum, cikgu nak buka yang seterusnya. Isabel dah. Senyap je cikgu tanya kat kawan dia. Dah habis tulis ke belum? Yang belum. Lucas dah. Amsyah dah. 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 Feli dah. Irfan? Dah. Irfan dah, okey. Okey, perenggan yang ketiga. Sambung. Perenggan ketiga. Oh. Bukan sambung perenggan kedua. Sambung menulis lah. Sambung menulis tapi perenggan ketiga. Jarak 2 jari, jarak satu tulis satu, jarak satu. Macam biasalah karangan. Okay, dah siap perenggan ketiga, boleh raise hand. Okay, perenggan ketiga dah siap raise hand. Okey, cikgu rasa ada tak yang belum siap perenggan ketiga? Cikgu nak masuk ke perenggan keempat. Ada lagi yang belum siap perenggan ketiga? Dah
Dah. Dah, okey. Dah, kita masuk perenggan yang keempat. Okay, perenggan yang keempat. Boleh salin sekarang. Okey. Kita kasi sudah. Okey. Ada perenggan keempat belum siap lagi. Dah ya? Okey, perenggan yang terakhir. Perenggan yang kelima, minta maaf. Perenggan yang kelima. Perenggan terakhir tu dekat dalam buku teks tu. Perenggan yang kelima, boleh tulis sekarang.
Okey, semua dah ya. Okey, baik. Perenggan yang kelima nanti cikgu nak awak salin sendiri. Ada dalam buku teks tu. Perenggan terakhir, penutup Isla dan kawan-kawannya bertepuk tangan sambil bersorak riang selepas selesai menonton tayangan itu. Itu awak salin je lah sendiri. Lepas habis salin, kamu upload dalam Google Classroom sekarang. Lepas habis salin ni, lepas habis terus upload. Sebab cikgu Hafiz pukul 9.15 cikgu nak upload senarai semak kerja sekolah tahun 6 kepada ibu bapa. Okey, baiklah. Jadi tolong bacakan nilai murni. Siapa nak bacakan nilai murni perkara yang baik, perkara yang kamu belajar terakhir ini? Diana silakan. Nilai murninya ialah berani dan patriotisme. Mengapa? Cikgu tanya dia, mengapa kamu pilih berani dan patriotisme? Cikgu tunjuk, awak baca je. Mengapa? Kita kena berani untuk mempertahankan negara. Patriotisme? Semangat cinta akan negara. Siapa yang semangat cinta akan negara? Kita. Yang dalam cerita ni ialah berkaitan tentang pengorbanan wira negara, iaitu askar ataupun Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kita askar ada 3. Yang pertama, yang kita tahulah Tentera Udara Diraja Malaysia, itu askar udara lah. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Jadi yang ini ialah Angkatan Tentera Malaysia ATM. Warna hijau ni, warna hijau ni ialah Angkatan Tentera Malaysia. Jadi mereka berjuang, berkorban untuk negara, keselamatan dan keamanan negara. Jadi cerita yang ditengok oleh, yang ditonton oleh Isla dan kawan-kawan ini melambangkan tentang betapa pentingnya peranan ataupun tanggungjawab sebagai Angkatan Tentera Malaysia. Perlu berani dan semangat cinta akan negara yang sangat tinggi. Jadi siapa yang sini yang bercita untuk menjadi Angkatan Tentera Malaysia, akan inilah terlibat inilah ya. Itu saja untuk hari ini. Jadi minta tolong selepas habis bahagian penutup, tolong upload ke dalam Google Classroom. Cikgu nampak sini Irene Tong saja yang buka kamera. Jadi cikgu tak nampak. Yang lain semua tak nak buka kamera. Dan nak habis baru nak buka kamera. Baik. Cikgu rasa itu sahaja. Cikgu nak minta tolong Irene, Jesslyn, Chin Yen dengan TKC tunggu sekejap. TKC dah keluar ke? Ada ni. Okey. Yang lain boleh keluar. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Hafiz. Terima kasih Cikgu Hafiz. Terima kasih Cikgu Hafiz. Jangan lupa upload kerja. Cikgu cakap banyak kali dah. Upload kerja. Dah upload dah. 9 suku, cikgu akan upload kamu punya senarai semak. Homework yang belum siap, siapkan. Sekejap ya. Jesslyn, kita ni. Cikgu nak save kehadiran. Ini 17 ya. Okey, 4 orang sudah ada. Boleh buka kamera lah, cikgu cakap sekejap. TKC, Chin Yen, boleh? Tunjuklah muka, jangan takut. Okey, baik. Ya, cikgu. TKC untuk masuk pertandingan syarahan Piala Perpaduan, mungkin cikgu akan ubah sedikit teks awak. Awak ada lagi teks kan? Nanti cikgu ada. Cikgu akan ubah sikit lah. Lepas tu kamu macam biasa ya, cikgu nak betulkan sikit hari tu. Cikgu cakap rakam daripada kepala sampai perut kan. Sekarang ni kamu kena rakam daripada kepala sampai kaki. Maksudnya kamu duduk belakang sikit. Tetapi suara kena kuat macam suara cikgu ni. Cikgu ikut. Nak tutup record dah. Sekejap cikgu ikut ini.